Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat malam anak-anak semua. Kejap mami nak ketepikan, tutup pula slide ni kan. Okey, hai. Alright, Assalamualaikum anak-anak. Selamat malam lah. Sekarang malam, tapi kalau korang tengok siang, siang lah. Okey? Alright. So, malam ni mami nak share tentang basic untuk especially siapa yang baru join, okay, macam mana korang nak close sale. Lepas tu kalau dah close sale pula, macam mana nak order. Okay, mami akan tunjuk satu persatu lah malam ni. So, kejap mami tengok balik. Sini tak on, sini tak on. Okay. So, pertama sekali, okay, actually kan mami alang-alang, mami guna slide yang mami guna untuk sharing tentang customer service. So sebab itulah ada kat sini, okay. Tapi okay juga untuk mami explain dengan korang, okay, apakah maksud customer service. Okay, customer service ni maksudnya adalah customer support daripada sebelum orang tu beli sampailah selepas dia beli. Okay. So, korang tak tahulah sebelum ni pernah berniaga ke tak pernah berniaga ke kan. So mami anggaplah kata korang tak pernah berniaga. And in fact kalau korang dah biasa berniaga pun, bila dah masuk laman masak ni, cuba kosongkan minda, anggap macam korang tak pernah berniaga. Sebab mungkin cara dia tak sama. Okay. Sebab mungkin korang pernah jadi dropship brand lain atau mungkin korang pernah berniaga sendiri. So mungkin cara dia tidak sama. So korang accept saja apa yang mami share. Sebab sebenarnya cara paling mudah nak berjaya adalah korang follow je orang yang dah lalu jalan tu. Follow je cara yang dah diyakini betul. Okay? So, hari ni mami nak share sikit tentang ciri-ciri great seller. Kan? Untuk jadi orang nak berniaga ni kan, antara ciri-ciri yang penting ada pada kita supaya customer suka kita dan sangat tinggi potensi kita untuk dapat menjual, inilah dia. Okay, mami tak nak cerita terlalu panjang sebab kalau boleh live ni pun mami tak nak terlalu lama. So, mami go laju-laju je. Okay. Pertama, mami tulis kat situ fast respond. Mami tak tulis lagi dia punya description sebab hari tu saja nak bagi peserta kursus tu untuk tulis sendiri. Okay. So, fast response ni mami bagi tahu terus terang. Tips untuk kita boleh fast respond satu saja. Make sure phone sentiasa ada di tangan kita. Sentiasa. Kan? Tak adalah mami suruh korang bagi melekat telefon kat tangan. Tidak. Maksud mami dekat. Dekat dengan kita. At least, kalau kata korang nak charge phone pun, charge tempat yang kita still boleh dengar kalau message masuk. Faham tak? Jangan terlalu lama sangat tak tengok phone. Tidur tu lainlah cerita. Tidur malam tidurlah. Itu manusia lain kena faham. Tapi macam waktu-waktu lain kan, siang ataupun malam-malam macam ni kan, masih lagi ramai je orang nak contact kita untuk order. So make sure korang phone tu ada je lah di sekitar kita. Jangan sampai phone tu nak main ke apa ke, jangan sebab sayang sangat. Kenapa kita kena fast respond? Okay, korang kena tahu sometimes customer dia contact kita tu dia bukan contact kita seorang. Kadang-kadang dia akan pergi terus PM 2-3 orang. Jadi, siapa yang respon dulu dia akan proceed lah. So kalau kita lambat reply, melepas. Macam tu je, simple. Okay? Dan bila kita fast respon ni, orang pun suka. Rasa macam seronok lah berurusan dengan kita. Dan cepatlah kita close sale tu kan. Okay, yang kedua adalah prepared. Prepared ni maksud dia korang mestilah dah bersedia. Bersedia dengan knowledge. Okay, so nanti mami akan buat juga satu live untuk macam product knowledge. Mami cerita basic apa saja produk yang kita ada, nanti mami share. Okay? So korang mestilah bersedia dari segi knowledge, bersedia dari segi gambar-gambar. Contoh customer kata, boleh saya tengok menu apa yang ada. So of course korang kena ada menu-menunya. Kan janganlah macam blur-blur tak tahu apa nak share dekat customer. Memanglah orang macam krik-krik je nak order dengan kita. So kita mestilah bersedia. Alright. And then mindset A+. Mindset A+ ni apa tau? Korang kena, orang kata mindset yang aku boleh dapat close customer ni. Close customer ni maksud dia apa close customer ni maksud dia berjaya lah. Berjaya close deal dengan dia. Berjaya buat dia setuju nak beli. Macam tu. Okay, kita panggil close. Memang itu term dia dalam sales. Okay, close sale. So, untuk mindset ni, korang kena sentiasa ada mindset yang customer saya mesti jadi beli. Customer ni mesti pilih saya. Customer saya ni kaya. Mami selalu ajak anak tim untuk ada mindset customer kita kaya. So, kita boleh offer dia kek-kek yang mahal dulu, package-package yang mahal dulu kan. Yang sebenarnya janganlah guna term mahal tu, nampak macam kita ni nak mengenakan dia pula bunyinya kan. Tapi kita sebenarnya nak bagi yang the best. Sebab set-set yang mahal tu yang the best lah. Macam kalau bouquet yang paling mahal tu, yang boleh custom,
Kek yang mahal, kek 10 inci, berbaloi makan besar kan. So kita kalau boleh nak bagi customer the best. So always ada dalam mindset kita customer kita kaya. Tak kisahlah kalau sebenarnya dia tak berapa kaya kan. Barulah dia akan cakap, oh sebenarnya bajet saya under 100. Then baru kita tunjukkan yang less-less. Kalau boleh awal-awal tu kita mindset kita dia kaya dulu. And then apa lagi tentang mindset ni? Mindset ni korang kena always okay je walaupun kena reject. Okay, kalau kata customer tak jadi order kan, datanya macam-macam tak jadi order kita, it's okay. Korang macam, okay kan. Bila ada rejection tu okay je. Atau kadang-kadang kita PM orang offer dia produk kan, and then dia kata tak apalah saya tak nak lagi. So itu pun satu rejection. So bila orang reject ni kan, kita okay je sambil kita cakap macam ni dengan dia. It's okay, tapi kan next time kalau rasa teringin craving cake ke ataupun ada nak hantar surprise delivery kat siapa-siapa ke, boleh tak Syida jadi orang pertama yang akak cari? Macam tu. Okay, itu cara dia bila orang reject kita. So orang pun nampak kita ni walau kena reject kita tak koyak. Kita still macam positif je. Alright? And then good listener. Good listener ni maksud dia korang kena pandai faham apa customer ni nak sebenarnya. Kita kena faham apa kehendak customer. Dia contact kita tu sebenarnya dia nak apa. Kadang-kadang contoh senang Mami bagilah. Untuk apa tu, Mami ni fokus surprise delivery. Memang Mami sangat fokus surprise delivery. So bila surprise delivery ni, kalau customer tu tiba-tiba PM kita nak bakul buah. Dalam memasak kita tak ada bakul buah. Kita tak ada fruit basket. Tapi kita faham, kalau orang nak bakul buah ni, selalunya antara dua sebab je. Satu, dia nak bagi kat orang sakit. Satu, nak bagi dekat parents, kat orang yang agak berusia. So, dia rasa macam tak sesuai nak bagi coklat, tak sesuai nak bagi kek. So, tak apa, kita boleh, orang kata, kalih dia ke arah benda lain, iaitu yang sesuai kalau kata dia nak hantar dekat orang sakit, kita boleh suggest dia bouquet get well soon, dengan towel, bath set, kek pun boleh sebenarnya. Kita tunjuk contoh, kita tulis atas brownies, get well soon, cantik-cantik, semoga Allah menyembuhkan apa benda segala. Boleh tulis kat atas kek kan. Atau pernah juga kalau macam sebabnya dia nak bagi mak, Mami akan suggest tukar kepada sandwich. Okay, sebenarnya kita ada kek yang sesuai untuk orang tua. So dia ingat kek ni macam coklat-coklat kan. Kita suggest lah. Actually ada je kek yang macam orang yang berusia ni suka. Macam kek buah. Macam sekarang kita ada kek carrot. Atau pecan butterscotch. Itu semua kek-kek yang orang tua agak gemar lah. Ikut pengalaman Mami sendiri. Tengok ayah Mami apa semua kan. Tapi kalau sandwich lagi confirm okay. Atau dia nak bagi kambing ke, dia nak bagi daging ke. Pandai-pandai lah kita adjust. Okay, you must be very orang kata knowledgeable. And itulah dah masuk second point kan. Knowledgeable maksudnya kita tahu tau nak suggest apa bila customer minta something yang kita tak ada. Okay. And then korang kenalah confident, friendly. Sebab kita tak boleh macam terlalu straight sangat, terlalu serius sangat kan. Bila kita macam mesra, so customer pun happy je deal dengan kita. And then kita mestilah sejenis seller yang follow up customer tu. Kita bukan dia dah beli, okay bye kan. Korang kenalah someone yang dia dah beli sekali tu ucap terima kasih sebab dia sudi order. Lepas tu kita follow up dia balik, tanya dia kek tu okey ke tak kan. Lepas beberapa hari mungkin boleh follow up dia, tanya kek tu okey ke tak, macam-macam lagi lah. And then korang kenalah sejenis yang organize. Organize ni tambah-tambah kalau kita ni jenis yang dapat order banyak, lepas tu korang pula part time kan. So korang must ada orang kata satu mekanism macam mana korang nak organize supaya korang tak ada tercicir order, macam tu. Alright, and then kita kenalah memudahkan. Bila kita ni seorang seller yang selalu memudahkan customer, customer pun happy sangat dengan kita. Hi Nurin, okay. So next, Mami go laju-laju je. Next adalah do's and don'ts ketika kita nak close sale. Okay, do's and don'ts ketika nak close sale. So, marketing Mami dah cerita dalam live lain. Okay, marketing, cara nak dapatkan customer itu satu cerita lain. Okay, sama ada korang up status WhatsApp ke, korang iklan dekat Facebook ke, korang buat live TikTok ke, apa ke tak kisah. Tapi once kita dapat leads, maksudnya kita dapat prospek yang nak order tu, ni baru lead. Lead tu maksudnya dia dah PM kita tapi dia belum tentu nak order ni. So cara kita akan menentukan dia jadi order atau tidak. So Mami share sedikit do's and don'ts. Okay, yang pertama,
kenal pasti keperluan customer tu. Macam Mami share tadi. Okay, kita kena cepat tahu customer ni nak apa sebenarnya. Adakah dia nak buat surprise delivery? Adakah dia nak order kek untuk hari raya? Adakah dia nak buat open house? Dia nak order untuk jamuan? Kan kita kena find out apa keperluan dia. So, kita akan suggest. Contohnya dia kata, saya nak surprise untuk lelaki. Apa sesuai? So, kita bolehlah suggest kek dengan towel ke, bouquet kan? Atau dia kata, saya nak surprise mak. So, kita dah tahu dah apa benda kita nak suggest untuk perempuan, untuk wife. So, korang kena tahu keperluan dia. Dan sebenarnya kan, jujur Mami cakap pengalaman Mami, kalau kata bab surprise delivery ni, seronok kalau customer kita lelaki. Sebab selalunya dia akan minta pendapat kita and dia dengar je. So, korang boleh suggest yang best-best kan. Selalunya lelaki ni sama ada nak bagi dekat mak, dekat wife atau dekat scandal, dekat crush dia. Kan orang yang macam dia minat kan. So, kita boleh upsell sampai, korang kena pandai upsell tau. Okay? Kita kena upsell sampai dia beli lagi, tambah lagi. Contohnya, mula dia nak kek sahaja. Kita suggest dia tambah bouquet. Dia dah tambah bouquet, kita suggest dia tambah bath set. Tambah lagi towel. Cakap dengan dia, benda ni boleh buat kenangan. Okay, itu masuk kepada Mami punya point ketiga tu. Beri cadangan dan justify. Apa kelebihan dia ambil benda ni. Korang kena pandai justify tau. Okey, kalau ambil contohlah, bouquet kita kan ada 3 jenis kan. Yang 42, yang 55 dengan 89 kan. Korang kena share. 89 tu kelebihan dia adalah belon besar tu, tulisan atas dia boleh custom. Kalau yang 42 tu belon dia ready made kan. Kalau tulis happy birthday je, tak boleh tulis nama. Tapi yang belon 89 tu, belon merah, belon silver tu, boleh tulis nama, boleh tulis ucapan, custom, nampak macam very special untuk orang tu. Kan. So dia kata lepas tu dia punya coklat dia banyak. Korang kena pandai explain lah baru dia rasa nak beli. Macam Mami pun, okay, kek 10 inci tu kita tunjuk contoh. Ni kek 7 inci, ni kek 10 inci. So dia nampak beza size. And then Mami tunjuk pula kotak untuk kek 10 inci cantik. Korang kena justify why dia kena ambil barang. Okay? And then fokus selesaikan masalah customer dengan pantas. Korang kena tahu bila customer PM kita, okay, apa-apa saja dalam bab berniaga ni, bila orang PM kita, maksudnya dia ada masalah yang nak diselesaikan. Okay, sama ada masalah dia adalah dia mencari kek untuk nak buat makan-makan, atau dia mencari kambing perap untuk buat barbecue, atau dia mencari hadiah untuk hari apa, macam dia buat macam majlis perpisahan ke apa, dia perlukan hadiah untuk staff. So kita kena cepat-cepat find out apa masalah dia, selesaikan dulu. Jangan sibuk nak berkenalan ke apa benda ke, sebab ada tahu orang yang macam tu. Bila customer PM kan dia sibuk tanya, boleh saya tahu nama sis? Boleh saya tahu sis stay dekat mana? Boleh saya tahu? Jangan macam tu. Okay? Korang tanya dulu dia nak apa dan nak hantar ke mana. Kejap lagi Mami tunjuk contoh chat Mami dengan customer. Okay? Lepas tu buat customer rasa selesa and buat customer yakin dengan produk kita. Nah, buat customer selesa ni korang kena banyakkan guna emoji, stiker dalam kita punya conversation. So dia nampak macam mesra-mesra gitu. And then macam mana nak buat customer yakin dengan produk kita atau servis kita? Okay, Mami suka sangat share testimoni dekat customer. Maksudnya, sebelum-sebelum ni kita dah ada customer. So, kita ada testimoni untuk customer-customer yang sebelum ni. Kita boleh guna tunjuk dekat customer yang macam belum confirm beli ni supaya dia lebih confident nak order. Contohnya dia nak order satu kek ni. Sedap ke kek ni? Terus tunjuk dia testimoni. Dia terus okeylah, jadilah nak order. Itulah cara Mami. Senang je. Kan? And then kalau dari segi nak trust service kita. Sebab ada je orang yang dia nak order. Bila kita suruh bayar, dia kata dia nak bayar cash. Sebab dia takut kita ni scammer. Nanti Mami tunjuk contoh chat kan. Dia kata, kalau saya bayar, kalau you lari macam mana? Dia cakap kat Mami kan. So, ada cara dia macam mana kita nak convince dia. Contohnya kita tunjuk kita punya media sosial. Cakap kat dia, okay, cik boleh check. Saya punya Facebook boleh check. Saya punya Instagram. Saya bukan scammer, jangan risau. Lepas tu dia akan confident lah. Okay. And then dia punya don'ts, okay. Jangan spam terlalu banyak gambar. Ya. Jangan hantar gambar terlalu banyak sangat kat customer. Pening kepala dia. Sebab kalau kita kena macam tu pun kita bengang. Mami pun pernah kena. Baru ni Mami PM satu seller ni nak beli telekong. Ya Allah, 30 gambar dengan video sekali dia hantar kat Mami. Terus kita ni baru bagi salam terus dia hantar gambar macam tu. Kita macam annoyed gila kot. Baru bagi salam kot kan. So macam annoying lah. Kan. Kalau kita rasa tak suka orang buat macam tu kat kita, samalah orang pun tak suka. So jangan buat benda macam tu. Alright. And then jangan terlalu guna dialect ataupun short form yang tak sesuai. Short form ni maksudnya
Kan kita kan suka guna short form kan bahasa kita. Semasa SMS, sedang SDG kan. Kita rasa benda tu biasa. Tapi untuk customer yang macam bangsa lain terutamanya, dia tak berapa faham short form. So kalau boleh tulis penuh. And then jangan guna dialect lah. Maksudnya jangan cakap Terengganu ke, cakap Kelantan ke, cakap Utara ke kan. Sebab tak semua orang faham dialect. So guna bahasa standard. Okay? And then mudahkan urusan customer. Untuk nak bagi customer nombor account kan, janganlah bagi gambar yang ada nombor account tu. Itu so yesterday. Kita dah tak buat macam tu. Sebab nanti orang tu nak kena salin nombor tu kan satu-satu, so leceh. Kita kena bagi nombor account yang memang dah bertulis, yang dia tinggal copy saja nombor tu. Best. And then bagi sekali QR code. Zaman sekarang paling laju QR code lah. Kita ajar dia boleh save QR code tu and upload dekat dia punya Maybank to You ke CIMB ke, tak kisahlah. Senang gila nak buat payment. Okay. And then minta maaf bila perlu dan jangan bergaduh dengan customer. Minta maaf ni kan bila tak perlu pun minta maaf. Contohnya macam kita rasa keadaan tu customer tu yang salah. Tapi still kita kena minta maaf juga. Customer always right. Ingat je lah benda tu. Okay, kalaupun customer kita yang salah, jangan bergaduh dengan dia. Jangan tinggi suara dengan dia. Sebab kalau kat dunia nyata pun, bila kita orang kata bertengkar kan dengan someone kan, kalau dia tinggi suara, kita tinggi suara, dia tinggi suara, kita tinggi suara, makin lama makin teruk. Tapi kalau macam dia tinggi suara, kita cakap slow. Dia tinggi suara, kita cakap slow. Benda tu akan slowly kita akan tarik dia jadi orang kata sejuk juga. Itu teknik dia. Okay. So kalau ada customer yang jenis marah-marah ke apa kan, korang buat relax je. Cakap sopan-sopan, minta maaf, cakap elok-elok. Biasanya dia akan okay. Okay. So lepas tu pastikan save nama customer dan minta customer save nama kita. Save nama dia supaya next time kita nak contact dia, kita tahu. Customer ni bila kita mention nama dia, dia macam rasa terpanggil tau. Daripada kita sis-sis-siskan dia, better kita mention nama dia. Contoh kan, dalam cara kita bercakap dengan dia, contohlah Nurin kan. Selalu Nurin ada dalam Mami punya live kan, kita sebut je lah Nurin. Okay. Contohnya, mula kita tak tahu nama dia. Bila kita dah tahu nama dia, kita sebut Nurin. Sis, boleh tak nak tahu pukul berapa yang sesuai nak hantar? Ataupun beza bila kita cakap macam ni. Sis Nurin, boleh kan? So dia rasa macam kita really bercakap dengan dia. Faham tak? And then next time, bila kita nak PM dia balik, Assalamualaikum, Sis Nurin, sorry ganggu kan? So bila kita sis ke puan ke, Mami suka guna puan sebenarnya. Cik ke, okay? So bila kita sebut nama dia, dia tahu yang kita ni memang betul-betul tengah menaik message tu kepada dia. Bukan kita macam copy paste message hantar kat ramai orang. Macam tu. Alright? So make sure kita tahu nama dia. Senang kita nak address dia lepas ni. Lepas tu, okay. Lepas tu dah masuk after sale service. Sebelum masuk after sale service, Mami nak share screen. Mami nak share screen. Boleh ke Mami share screen dekat phone ni Mami stop share. Mami stop share. Okay, recording masih berlaku ya. Kejap Mami nak hostkan. Co-host boleh tak? Co-host. Mami takut recording ni terhenti. Sebentar Mami try. Dia tak ada make host lah. Dia make co-host je. Dia tak ada make co-host. Dia make host je. Sekejap Mami macam tak boleh nak share Mami punya chat lah. Macam mana cara dia? Okay. Mami cuba untuk buka WhatsApp business dekat laptop Mami. Okay, Mami cuba untuk buka WhatsApp business so that korang senang nampak. Faham? Okay, sekejap sebab Mami tengah record. Nanti Mami nak upload dekat YouTube untuk korang senang tengok. Macam mana Mami nak tunjuk contoh? Tak apalah. Tak apa. Mami just macam share dengan korang macam step by step dia macam mana. Okay? So, pertama sekali. Macam mana nak unpin ni? Okay. Baru nampak Mami besar. Okay. Pertama sekali, bila orang PM kita, selalunya dia akan PM kita dengan perkataan dekat hujung kita punya iklan tu. Selalunya kita punya link WhatsApp dekat iklan adalah spesifik ikut apa yang kita iklankan. Contohnya korang iklan surprise delivery, so dia akan tulis surprise delivery sekian-sekian. Sekarang ni Mami suka bila ada posting tu, Mami suka letak tarikh kat hujung
supaya kita tahu itu posting bila. Kadang-kadang kan, bila contohnya hari ni 22 hari bulan, kita dapat link orang PM menunjukkan itu adalah posting yang kita post 1 hari bulan. Dia membuatkan kita macam bersemangat. Rasa macam tak sia-sia kita posting pada 1 hari bulan tu. Faham tak? Sebab memang betul tau, bila kita posting sekejap bila kita posting sesuatu dekat Facebook, dia tak hilang tau. Dia akan keep ada je dekat Facebook tu. So kalau orang mencari betul-betul, dia akan jumpa. Especially benda yang kita jarang gerila, contoh macam sandwich, Mami perasan selalunya dia akan jumpa iklan yang lama-lama. Okay, asalkan terkena keyword yang dia search tu, dia akan jumpa. Tu yang best tu. Alright, so contohlah dia pun PM korang sandwich 0206. Maksudnya itu adalah iklan sandwich pada 2 hari bulan 6 hari tu kan. So korang dah tahu dah kan semua ni dia klik link iklan sandwich. Mestilah dia nak sandwich. Kan. So boleh terus hi contohnya kalau macam dia ada cakap salam saya nak ada sandwich boleh okay hi maaf lambat ke apa ke kalau korang reply lambat kan. Nak order sandwich ya. Cik dekat area mana boleh tahu kan sebab kita nak tahu juga dia ni dekat tempat yang senang dapat ke tidak sandwich tu kan. So bila bagi tahu kat mana, okey kalau kita rasa macam memang really possible, terus share dekat dia pilihan sandwich. Share dulu apa yang ikut yang dia nak tu. Share lah, okey sandwich kita ada 3 jenis. Ada tuna, ada egg mayo and satu lagi jenis yang mix. Cik nak yang mana, nak berapa box. Okey, dia mesti akan tanya. Satu box tu ada berapa? So korang kena prepare lah untuk tunjuk, okey, satu box ni ada 18 macam 18 ketul lah. Tapi dia macam 18 triplets tau. Dia macam, dia bukan macam sandwich tu kapit 2, dia kapit 3. So tunjuklah dia macam ada 18 triplets dekat dalam tu. Oh, okey. Kalau macam tu dia kata, saya nak 2 egg mayo, 2 tuna. Dia cakap macam tu kan. So okey lah. Alright. Terus bagi dia satu summary, orang kata summary order yang dekat dalam tu. Okey, Mami dah share lah. Mami akan share dekat group juga, okay. Summary order yang mana dekat situ akan ada nama item apa dia order, harga berapa, termasuk berapa delivery charge. Okay, make sure korang tanya dia alamat. Ni. So sekarang ni Mami akan tunjukkan korang cara nak cari hub terdekat tau. Okay, so Mami akan, kejap Mami akan share screen. Mami letak dekat live dulu sekejap. Sambil Mami share dekat group ping. Okay, dia macam throwback untuk orang baru lah kan. Alright, Mami akan masuk dulu dekat link. Korang kan follow je yang message yang Mami bagi selalu untuk tutorial pencarian hub tu. Korang kena add to home screen tau. Apa namanya, apa tu? Link tu. Add to home screen. Okay? So dekat sini Mami ada memasak bakery /peta. Okay, Mami share screen balik. Nurin nanti tolong respon, nampak tak screen Mami? Okay, nampak ke Nurin? Okay, dekat phone Mami nampak. Alright, so ini adalah peta cawangan memasak. Okay, ni adalah peta cawangan memasak. So lepas korang dapat order, customer bagi alamat dia kan, kat mana nak hantar. Okay, korang pergi je dekat peta, korang type je alamat orang tu. Contoh dia nak minta hantar ke, okay, hari ni Mami tadi dapat order dekat college. KPM Beranang. College Professional Mara Beranang. Okay. Korang type search. Okay. Kita akan diberikan list cawangan terdekat dengan alamat tu. Okay. Dia akan bagi beberapa pilihan tau. Kalau tengok kat sini, paling dekat Mini Hub Tasik Kesuma Semenyih. Lepas tu kita ada Mini Hub Setia Eco Hill. Mini Hub apa lagi ni? Ada Mini Hub Beranang. Okay, dia akan susun ikut jarak terdekat. So apa kita perlu buat? Okay, lepas korang dah tahu hub mana, korang masuk dekat sistem, tengok dulu item yang dia nak order tadi ada tak kat situ. Atau contohnya tadi dia kata dia nak sandwich. Okay, sandwich ni korang kena faham, dia tidak sentiasa berada dekat hub.
Hub tidak akan buat ready stock. Outlet pun tak buat ready stock. Sandwich ni kita akan buat fresh. So kena order awal sikit. Awal at least 2-3 jam. Okay. So kalau nak order dekat outlet cawangan utama, lagi senang dapat lah. Tapi kalau nak order melalui hub, korang kena contact owner hub, tanya dia. Dia ada nak restock tak hari ni? Kalau customer nak hari ni lah. Kalau customer cakap nak esok, nak lusa, itu Alhamdulillah lah. Lagi senang nak arrange. So let's say lah, Mami contact lah hub Tasik Kesuma. Nak tanya dia, hub Tasik Kesuma, konon sekarang ni pagi lagi. Okay, maksudnya sekarang ni awal lagi lah, pukul 8.30 pagi. Okay, Mami PM lah owner hub Tasik Kesuma ni. Macam mana nak PM dia? Okay, macam mana nak PM dia? Dekat sini, Mami zoom boleh ke? Boleh zoom ke? Dekat sini guys, korang boleh nampak ada info. Apa info yang ada kat sini? Kita ada nama hub tu, kita ada dia punya alamat, kita ada nombor telefon owner hub dan info-info lain yang berkaitan kalau dia ada handling charge apa semua. Okay? So cara dia senang saja. Mami akan copy bahagian nombor telefon ni. Mami akan pergi paste dekat WhatsApp and klik je. So korang akan berjaya, korang akan dapat PM orang tu. Okay. So contact je lah dia. Atau korang boleh juga tekan yang website ni. Okay, tekan website. Lepas tu korang akan sampai ke dia punya hub, mini hub memasak Tasik Kesuma. Okay. So dekat sini korang akan dapati ada pin post. Okay, sekejap. Mami kena stop share and share page ni pula. Okay. So ini dia Telegram yang Mami masuk tadi. Dia akan terus directkan kita ke mini hub memasak hub Kesuma ni. Okay, dekat Telegram ni dia akan ada pin message tau. Okay, dia akan ada pin message. Yang mana pin message ni korang boleh check. Korang boleh buka kat sini. Okay, korang boleh tengok apa-apa info yang dia dah pinkan. Kadang-kadang dia ada letak nombor runner. Nampak tak? Dia ada runner Mimi, Aiza. Number-number runner ni maksudnya memang trusted runner yang yang memang dah biasa pick up dekat hub tu. So, kita boleh terus tekan link WhatsApp ni, terus tanya. Okay, kita pun PM lah contohnya yang Mimi ni kan. PM dia terus tanya, berapa delivery charge daripada hub Tasik Kesuma ke College Professional Mara Brana? Terus tanya dia. Lepas tu, okay, tanya dia lagi. Boleh tak hantar pada tarikh sekian-sekian? Ikut macam bila yang customer tu nak lah. Okay. Lepas tu, lepas dia dah tahu delivery charge tu, okay, barulah kita pergi balik dekat chat customer kita, bagi tahu dia total. Okay, bagi dia total. Sekejap, Mami tunjuk contoh. Mami tunjuk contoh dekat. Itulah, Mami tak boleh nak share phone pula kelemahannya. Ya. Okay, ini adalah contoh kita punya format delivery. Okay, Mami bagi dekat Telegram supaya boleh baca. Mana Mami punya save message? Sekejap Okay, ni dia. Ni kita punya format delivery. Okay, ini kita punya format delivery. So, kat situ Mami akan letak item tu harga berapa. Kalau kata surprise delivery, kek harga berapa, bouquet harga berapa, and then delivery charge berapa, letak total kat sini. So, tak ada isu macam mana nak suruh customer buat payment. Mami pernah tahu ada anak team yang baru-baru join tanya kan, macam mana kita nak cakap dengan dia kena bayar. So, senang je. Mami akan buat macam ala-ala quotation. Tulis item tu harga berapa. And then, konon-konon kita sebenarnya nak minta diisi detail ni kan. Nak suruh dia letak alamat, nak suruh dia letak nombor telefon orang yang akan receive tu. And then, kalau dia ada wish card, nak tulis apa dekat card, nak tulis apa dekat belon. So, kita bagilah bentuk macam ni. So, customer akan isi. So, kita dah ada lah detail alamat dia. So, kita totalkan terus kat sini. So, customer, dia akan, lepas tu bagi dia nombor account. Macam Mami cakap tadi, bagi dalam bentuk QR code. Okay, di sini je lah kerjaan Mami jawapannya ke sini je lah Mami hantar Mami punya ni. Mami punya benda-benda yang Mami nak share kat korang, Mami hantar je lah kat Telegram ni. Sebab kalau nak buka WhatsApp lambat sikit dekat laptop ni. Ini maksud Mami bagi nombor account. Lepas tu kita bagi juga sekali nombor account dalam bentuk bertaip. Mami memang tak tulis ayat panjang-panjang dekat sini. Biar dia senang. Dia
Dia copy je, nombor akaun ni dia terus boleh paste dah dekat dia punya online banking. Dan make sure kalau korang nak screenshot QR code ni, jangan nampak, kalau Mami klik sekarang kan, korang akan nampak memang gambar penuh dia macam tu je. Jangan ada lambang bateri lah, Maxis lah, apa benda semua kat atas. Kalau korang screenshot, korang kan akan nampak jam pukul berapa, bateri berapa bar tinggal kan, semua tu kan. Benda tu korang wajib crop. Kalau tak, nanti bila up dekat bank, dia tak dapat detect. Biasa Mami macam tu. Runner dia bagi QR code. Tapi bila kita nak upload, tak boleh. Rupanya ada lambang-lambang tu kat atas tu. Dia jadi tak boleh detect, tak boleh baca. So, Mami akan crop dulu, baru Mami upload semula, boleh. Jadi Mami selalulah nasihatkan kalau macam Mami perasan owner hub punya, Mami akan cakap lah dengan owner hub tu, oh QR code ni tak boleh detect ni, kena crop bahagian atas. Itu korang kena alert lah. Okay. So bila dah bagi dia detail, dia pun dah bayar. Okay, kalau ada customer nak bayar cash, nak jawab apa? Okay, kita memasak ni, kita zero modal tau. Kalau boleh jangan ada cash, melainkan orang-orang yang kita really kenal. Kawan kita ke, kawan sekerja ke, atau memang orang-orang yang kita memang really percaya lah yang kita boleh pergi rumah dia, faham tak? Kalau benda yang korang dekat Kuantan, tiba-tiba customer dekat Penang, jangan. Okay, yang dekat-dekat ni kita okay kalau dia nak bayar cash. Tapi korang kena dulukan duit lah. Kalau boleh elakkan benda tu. Mami tak nak lah korang perlu bermodal. Sebab ikutkan kita dah cakap Mama Sab ni tanpa modal, betul tak? Okay, sekejap Mami stop share dulu page ni. Alright, so kalau boleh jangan sekali-kali berurus niaga secara cash. Okay, so bila customer kata saya nak bayar cash, cuba korang find out kenapa dia nak bayar cash tu. Adakah dia really tak ada duit dekat dalam bank? Okay, kalau dia really tak ada duit dekat dalam bank, kita boleh bincang dengan runner untuk bantu. Tapi kalau sebenarnya is issue trust macam tadi, cuba convince dia. Saya bukan scammer, saya bukan scammer. Tunjuk gambar. Tunjuk kita punya maklumat, nama, kita punya Facebook, apa semua. Bagi dia masa untuk research tentang kita. To make sure kita ni bukan scammer, dan dia akan transfer. Okay? Sebab apa kita nak order semua item dan sistem semua, memang kita kena bayar terus kan? So, explain dengan dia. Kadang-kadang Mami guna ayat, saya kena bayar, saya kena order, memang kena terus bayar. So, kita hanya akan proceed selepas full payment. Sebab pernah juga customer Mami nak bayar deposit dulu. Sabar je lah. Dia kata lepas Mami hantar, baru dia bayar penuh. Kan? Tak nak lah. Tak boleh macam tu. Okay? So, explain dengan dia. Runner saya one way. Mami pun suka cakap macam tu. Sorry, bukan saya yang hantar. Saya pakai runner. Dan runner tu one way. Maksudnya, lepas dia hantar, dia tak patah balik kat saya. Sebab sebenarnya, bukan kita tau. Contohlah Mami. Mami dekat Sepang. Mami ni tengah handle customer Penang ni. Tapi Mami nak cuba fahamkan dia. Mami cakap je lah customer tu tak datang balik kat saya. Padahal saya ni dekat Sepang kan. Tapi nak senang dia faham. Okay? Sebab kadang-kadang kita tak nak buat customer kita tahu yang sebenarnya ada ejen lain apa semua kan. Kalau boleh biar macam dalam cerita tu kita je dengan dia. Okay? So cakaplah runner tu one way, dia tak patah balik. So kita pun tak nak susahkan runner tu pergi bank in ke apa ke. Kalau boleh, kalau dapat, transfer lah. Tapi kalau really tak boleh, baru boleh cuba bincang dengan runner atau owner hub, dia boleh bantu tak untuk ambilkan cash tu and nanti transfer kat kita. Tapi kalau boleh elakkan. Alright? And then lepas customer dah bayar, korang boleh terus top up dekat sistem atau bagi terus terang kalau customer order item yang harga dia kurang daripada 50 atau yelah bila korang nak order kat sistem tu kan kita top up harga dropship sahaja. So let's say kalau kata RVFN sekalipun walaupun harga dia 50 tapi harga kita baru 40 kan. So, top up dekat sistem tu minimum 50. Jadi kalau korang tak nak top up lebih, so boleh je contact Mami untuk minta Mami bantu transferkan kredit. Mami transfer kredit, nanti korang transfer dekat bank Mami. Duit yang customer bagi 40. Dia bagi 50, 40 transfer kat Mami, 10 korang simpan. Macam tu. Okay, Mami boleh bantu transferkan kredit. So, bila dah top up, dah beli dekat sistem, okay. So, ambil invoice pas je dekat runner tadi. Itu kalau korang pakai runner yang under hub tadi. Okay, macam mana pula kalau tak ada runner hub? Okay, tak ada runner hub. Okay, Mami boleh tunjuk slide ni lah kot. Kejap. Mami ada sebentar. Mami boleh share ni. Kejap Mami ada juga slide ni. Mami boleh tunjuk dengan korang. Sekejap macam mana Mami nak jumpa file? Okey, ada.
Saya nak buka file ni ya. Sebentar, Mami rasa tadi Mami dah on dah. Okey, ada. Okey, Mami share screen. Okey. Ini tadi, okey. Ini kan Mami just nak share lah. Beza antara cawangan utama dengan mini hub. Okey, bila korang nak order, dia ada dua tempat untuk kita order tu. POS ataupun mini hub. POS tu iaitu point of sale, itu untuk kita order daripada cawangan utama. Cawangan utama ni ada 25 je. Sekarang tinggal 24 tak silap. Yang mana cawangan utama ni lah tempat kek tu dibuat. Okey, baking apa semua dekat cawangan utama tu. So, dia ni open hanya pada Isnin sampai Jumaat, 10 pagi sampai 6 petang, Sabtu sampai 2 petang. Kecuali Masak Cafe and Grill, yang itu buka sampai pukul 6 petang hari Sabtu. Kalau hari biasa dia buka sampai pukul 9 malam. Kan? And then Ahad memang tutup. Mana-mana outlet memang tutup hari Ahad. Tapi Ahad kita ada mini hub. So mini hub ni adalah, dia biasanya ejen-ejen ni dia buka mini cawangan masing-masing. Sama ada dekat rumah ataupun dekat lot kedai. Macam contoh kat bawah ni, Aisyah dia, dalam tim Mami, dia buka dekat lot kedai. Tapi actually atas tu rumah. Kan? So ni dekat lot kedai, yang ni dekat rumah. So bila kata dekat rumah, senanglah, malam pun boleh pick up lagi. Dia macam lebih fleksibel lah sebab memang rumah dia. Okay, so kalau nak order dekat mini hub, masuk under tab mini hub, boleh search nama hub yang kita nak order. Kalau masuk under POS untuk order cawangan utama, itu benda korang kena alert lah. Okay, Mami nak tunjuk tentang runner kejap Runner. Sekejap. Oh, kat tepi ni. Okay, sekejap. Tab cari runner. Okay, outsource runner. Macam mana nak pergi ni? Page 13. Okey, sekejap Mami pergi ya. Mami ada bagi ni tahu sebenarnya dekat korang. Siapa yang tak ada dapat, boleh bagi tahu. Okey, 13. Ni cara submit order. Okey, dah dekat dah. Okey. Kejap Panjang juga cara submit order ni Ni rate card. Okey, step cari runner. Step mencari runner. Okey. Ada boleh 100% ke ni? Bolehlah tengok macam ni Okey. First, macam Mami cakap tadi, korang boleh dapatkan daripada Telegram Hub. Okey. Kita boleh cari dekat peta, so kita boleh contact runner. Atau kalau kita nak gunakan runner luar, iaitu Lalamove ataupun Grab. So senang saja, korang kena download apps Lalamove. Okey, download apps Lalamove. Kita boleh, untuk tahu delivery charge tu, korang boleh masukkan je alamat daripada mana nak pergi ke mana. Captain Coffee ni adalah cawangan, Mami selalu juga order dengan dia. Dia hub BTHO dengan apa Dia Salwa ni dia ada dua hub. Salah satu hub tu dia memang dekat Captain Coffee, dekat mall ni kan. So okey, kita letak from daripada mana. Yang ni alamat ni korang boleh dapat daripada peta tadi juga. Boleh copy paste daripada peta. Lepas tu alamat tempat kita nak hantar. So kita boleh pilih motorcycle berapa, car berapa. So macam kat sini, kalau motor RM5, kalau kereta RM8. Okey. Apa menentukan kita nak pilih motor ke nak pilih kereta? Kalau item tu adalah very simple item, contohnya brownie satu ataupun kek-kek yang macam agak tahan, HCC no cheese ke apa ke, setakat sebiji kek, motor pun boleh. Okey, kalau kek-kek yang tak sensitif. Kalau NCT jangan, kalau kek-kek yang Nutella jangan sebab dia macam mudah cair kan. And then, tapi actually diorang ada motor punya apa, bag Lalamove ke Grab tu, dia macam ada cooler tu tau. Dia macam ada cooler punya tu. So okey juga sebenarnya. Cuma tak boleh terlalu apa namanya, banyak item. Okey, lepas tu kenapa? Okey, waktu bila tak boleh pilih motor Waktu bila tak boleh pilih motor, jangan pilih motor kalau korang ada item.
Sorry, kejap. Okay. Jangan pilih motor kalau masa tu ada bukit, okay, ada kek tu beberapa, ada banyak. So, jangan pilih motor. Pilihlah kereta. And then kita bagi tahu dekat customer kita delivery charge tu, kalau dia okay, and then proceed je lah. So, biasanya kalau Lalamove, Mami suka contact runner tu, contact runner. Bila dia dah accept job, lepas kita dah proceed, okay, lepas kita dah proceed kita punya order, korang letak tahu nombor telefon, owner hub kat sini, nombor telefon penerima dekat sini. Kalau macam outlet, okay, Lalamove boleh pick up daripada cawangan utama juga. Kat sini, Mami akan letak nombor telefon Mami. Kalau pick up pada outlet, Mami akan letak nombor telefon Mami. So that bila dia sampai outlet tu, dia contact kita, kita boleh guide dia. Nak pergi tulis borang ke, borang pick up ke apa benda ke, ataupun tunjuk apa dekat kaunter ke, kan. At least dia akan call kita bila dia dah sampai. Okay, yang last ni, korang letaklah penerima punya nombor telefon. So untuk payment option, Mami suka letak cash. Mami suka letak cash and paid by sender. Dia punya payment option Mami akan ambil cash paid by sender. So bila dia dah accept job, Mami akan contact dia, Mami minta nombor account, Mami transfer. Kita pilih cash dekat dalam apps tu supaya kita tak payah bayar online kat situ, tak payah duit tu terus tolak. Sebab apa? Sebab kadang-kadang Lalamove tu minta apa, cancel lah apalah. So leceh kalau kita nak tunggu duit refund apa semua. So Mami suka guna option konon-konon cash tapi sebenarnya Mami transfer ke account dia. And satu lagi reason adalah kadang-kadang Mami suka lebihkan delivery charge. Okay, contoh, kita dah pilih dekat Lalamove ni, kita tengok kereta RM8. Mami sengaja cakap dengan customer RM10 delivery charge. Okay, bukan Mami nak ambil RM2 tu. Mami suka bagi extra dekat runner. Kalau Mami bayar terus direct dekat apps, Mami hanya boleh bayar ikut apa yang tertera. Tapi kalau Mami transfer, Mami boleh bagi lebih. So Mami suka bagi lebih. Kenapa Mami suka bagi lebih? Sebab Mami nak minta bantuan dia untuk ambil gambar cantik-cantik, ambil video cantik-cantik. So bila kita ada bagi dia extra payment, dia pun okay je untuk bantu. Sebab Mami ni fokus surprise delivery. So surprise delivery, orang sangat perlukan gambar kenangan tu. Okay? Siapa iPhone ni? Siapa iPhone ni sebenarnya? Mami nampak nama dia iPhone je. Nanti next time boleh rename nama. Okay. So itu kalau kita pakai runner luar. Sama je cara dia kalau korang pakai runner Grab sekalipun lebih kurang. Okay. Apa-apa kalau pakai runner luar begitulah konsep dia. So, okay. Itu dari segi cari runner. Boleh Lepas korang dah dapat runner dah pick up, dah hantar dengan selamat, dah ada bukti bukti penghantaran tu, alhamdulillah. So, jangan terhenti setakat situ. Okay, jangan terhenti setakat situ. So, Mami akan sambung balik yang Mami share slide tadi. Mana dia slide Mami kejap Okay, yang ini. So, jap. Mami share screen balik. Okay, tadi kita cerita tentang before sale kan? So sekarang kita go tentang follow up customer after sale service. Okay, yang ini yang mahal ni. Yang ini yang tak ramai orang kuasai sebenarnya. Ini yang akan menentukan customer tu order dengan kita sekali tu je ke atau dia akan suka nak repeat lagi. So benda ni adalah boleh dikatakan kepakaran Mami lah. Sampai founder pun minta Mami sharing dengan memasak warrior semua kan. Sebab Mami memang after sale service ni memang makanan Mami. Okay. So pertama sekali macam Mami kata tadi, item dah sampai, kita follow up customer, tanya. Okay, walaupun runner dah hantar gambar, kita dah tahu dah benda tu dah sampai dengan baik. Just PM je customer. Cik dah terima ke tadi? Semuanya okay ke? Ini kalau orang order makan sendirilah. Tapi kalau surprise delivery, kita akan hantar gambar ke video ke apa semua tu dekat customer yang order tadi. Lepas tu, Mami ada cara dia lagi. Mami akan bagi voucher pula dekat penerima. Okey, tak apa. Yang itu kemudian Mami share. Lepas tu, ucapkan terima kasih dan doakan customer. Itu Mami punya cara closing. Mana slide tu? Sekejap Mami tunjuk ayat dia. Okey. Cakap je. Thank you sudi order dan berkongsi rezeki dengan Syida. Moga dimurahkan rezeki selalu dan dipermudahkan urusan. Cik Anur sekeluarga contohnya. Korang tinggal edit nama je. Mami akan letak dekat quick reply. Kat sini siapa tak pakai WhatsApp business, wajib wajib. Kalau korang nak buat sale banyak, memang korang wajib pakai WhatsApp business sebab senang kita nak deal dengan customer apa semua ada quick reply. Nurul Azlin. Okey. Nurul Azlin anak siapa ni? Anak Nurin ke? Tak perasan pula Nurul Azlin yang mana. Nanti boleh rename nama kan? Mami macam tak perasan pula Nurul Azlin yang mana. Okay.
Nanti kita perkenalan. Alright. So, apa tadi? Okay. Yang tu doakan customer. Sekejap Mami go back. Macam mana nak pergi back ni? Okay, next. Okay, sekejap. Oh, under Izazi. Okay, okay, okay. Dia bagus macam Izazi juga orangnya. Kan, rajin masuk belajar. Good, good. Okay. So, lepas tu ucap terima kasih dan doakan customer, Mami kata tadi. And then kita boleh juga minta feedback dengan review. Yang ini, amalan Mami tak minta terus laju-laju tau. Mami akan macam bagi masa sikit, 2-3 hari baru minta. Kadang-kadang kita bukan minta pun. Kita just PM je dia. Tiba-tiba dia rasa macam nak bagi feedback. Macam tu kan. Macam tadi, macam Mami share dalam group tadi, tiba-tiba je. Dek, betul lah sedap lah carrot cake ni. Tak ada hujan, tak ada ribut, tiba-tiba je dia cakap. Sebab memang dia really nak express betapa sedapnya. Kan? Dia tak perlu macam tak perlu kita macam, boleh tak bagi share sikit apa pendapat tentang kek tadi, tak ada. Kadang-kadang bila kita tegur je dia nak bagi tahu feedback. Kebanyakan customer Mami macam tu. Okay? And then, macam Mami kata tadi, wajib bagi gambar dengan video untuk surprise delivery. Kalau tak dapat video, video tu boleh edit sendiri guna CapCut. Nanti Mami tunjuk contoh video CapCut ada kat Telegram Mami tu. Lepas tu, bina engagement dengan penerima. Okay. Bila kita fokus surprise delivery, Azli dah pernah close surprise delivery tak? Mami punya team, okay, team kita, Syida Squad Legacy, memang daripada dulu kita fokus surprise delivery. Sebab best bila kita boleh tampau dua-dua pihak. Okay. Yang order tu dah tentu customer kita sebab dia order dengan kita, dia bayar, dia order tadi kan. And then yang terima surprise tu pun berpotensi jadi customer kita. Macam mana cara dia? Okay, kalau dulu, Mami punya style dulu manually sebab Mami fokus kawasan, Mami akan letak name card dekat kotak kek. Mami baru teringat. Tapi sekarang dah tak buat macam tu. Tambah pula Mami banyak fokus luar kan sekarang. So, cara dia, kita kan ada nombor telefon penerima tadi dekat format tu kan ada nombor penerima surprise juga. So, kita PM penerima tu, especially benda ni kalau surprise birthday. Kalau surprise birthday sangat sesuai. Kalau bukan surprise birthday, mungkin kita boleh just PM dia, bagi dia gambar delivery tadi. Hi Cik, happy anniversary. Ini gambar delivery tadi. Semuanya okey ke? Okey, nama saya Syida. Kalau ada apa-apa, boleh contact Syida. Okey? Sebab kenapa kita kena engage dengan penerima tu? Sebab dia yang terima kek ke apa tu. So, dia yang makan. Dia yang akan rasa macam nak beli lagi sebab sedap kan? That's why kita kena engage dengan penerima. Tapi apa yang best adalah korang boleh amalkan bagi dia birthday voucher. Okay, contoh yang kat belah kanan ni, yang kat bawah ni. Okay, apa yang Mami buat adalah untuk orang yang order tadi, untuk orang yang hantar surprise tu, Mami bagi dia loyalty card. Okay, Mami bagi dia loyalty card. Mami cakap kat dia, kalau dia order lagi lepas ni, kita akan ni lah, cukup 10 kali dia dapat free cake. Tapi kalau untuk penerima pula, Mami akan PM dia, wish dia, hi, Cik Aida, happy birthday. Kan hantar stiker yang sana helwa, semoga murah rezeki bagai-bagai tu. Lepas tu, hi, saya Syida yang arrangekan delivery tadi. Ni gambar delivery tadi tau. Happy birthday. Lepas tu, okay, ini ada special voucher untuk Cik Aida. Dekat voucher tu, Mami akan buat date hujung bulan birthday month dia tu. Contohnya, birthday dia bulan 6 kan? Kita letak voucher ni valid sampai 30 hari bulan 6. Okay, cakap kat dia, kalau dia berminat nak redeem voucher ni, contact kita. Kat bawah tu make sure letak nama kita. Alright? Itu cara dia untuk kita engage dengan penerima tadi. So, memang benda ni works lah. Penerima tu, dia dah makan kek tu, dia rasa sedap. So, dia rasa nak order lagi, dia dah tahu dah nak order dengan siapa. Nak pula dia ada voucher. Lagilah dia rasa geram nak order. Tadi voucher tu kan, kenapa dekat voucher tu kalau korang perasan kita letak gambar kek-kek ni je. Dekat loyalty card, dekat voucher, kita akan letak kek-kek yang untung RM10 sebab kalau kita bagi dia diskaun RM5 ni, dia tak macam membebankan kita sebab kek-kek tu untung RM10. Jadi kalau kita bagi dia diskaun RM5, at least kita masih ada untung RM5. As if macam kita jual kek-kek CLM, combo lagi mewah, kek picker, bukan, kek picker RM10, kek HCC, Red Velvet Standard, kan itu untung RM4 je. So okey lah, still kita untung RM5 walaupun kita bagi diskaun RM5 kan. Benda tu akan menambahkan potensi dia order dan order lagi sebenarnya. Alright?
And then, okay, apa yang Mami suka buat adalah Mami akan share kenangan delivery dekat Mami punya Facebook page. Korang boleh buat Facebook page masing-masing, ikut kawasan sendiri. Okay, Azlin duduk dekat mana? Azlin orang Melaka juga ke macam mana? Sebab Mami tahu Izazi ni dekat Melaka. Mami pun orang Melaka tau. Mami dekat Kerubung. Rumah Mami dekat Kerubung. Kita orang dah buat homestay. Sekarang ni Mami dah tak duduk situ lah. Okay. So contoh Mami buat page. Mami akan up delivery yang dah berlaku tu. Kita tulis tahu delivery tu ke mana. Kita akan cakap delivery tu ke mana. Supaya lepas-lepas ni bila ada orang search dekat Facebook secara spesifik. Contohnya dia search surprise delivery nilai impian. Dia akan terjumpa posting ni. Dia terjumpa posting ni, dia akan nampak gambar kek, gambar bukit, gambar penerima macam happy. And kat situ ada link WhatsApp, dia boleh tekan dan terus order. Dan apa lagi satu tujuan Mami buat posting ni, Mami akan copy link post ni, Mami akan PM customer yang order tu, hantar dekat dia dengan ayat macam ni. Hantar link post, okay, cakap kat dia, thank you for using my service. Ini post kenangan untuk nama customer tu. Boleh like and review kalau tak keberatan. So bagi dia link untuk dia bagi review. So dia terus bagi review after that. Terus dapat review. Macam itulah cara dia. Duduk Melaka, Teluk Mas. Oh, okay. Alright. So itu cara Mami untuk orang kata buat customer tu lebih happy lagi. Dia ada post kenangan. And another thing sebenarnya bila buat macam ni, dia membolehkan next prospect ataupun potential customer untuk jumpa kita. Bila dia search spesifik. Kan? Sebab kat sini kita akan tulis nama tempat ke mana kita hantar tu. So dia search surprise delivery Teluk Mas, dia akan jumpa. Okay? And then kalau yang tak berkaitan dengan surprise delivery, contohnya kita jual kambing ke, daging harimau bahagia ke, sos perap ke, kita boleh PM customer share resepi baru. Sebenarnya kita ada Telegram yang penuh resepi kat dalam tu. So tiba-tiba korang kata, okay, Kak, alang-alang saya buat tadi, saya nak share lah resepi dengan Akak. Nasi nasi biryani kambing perap contohnya kan. Tunjuklah cara korang buat macam mana. So mungkinlah benda-benda lain tu dia boleh beli, tapi kambing dia tetap kena order dengan kita. Bagi dia telio nak order lagi. Sebab kita tahu dia dah pernah rasa, dia dah tahu benda tu sedap. Kita share resepi baru sampai dia rasa macam alah kan. Kebetulan hari gaji pula tu. Kan korang macam esok ke hari gaji kan, lagi kita kena ambil peluang untuk PM customer kita. Okay. Next adalah lucky draw. Okay, seperti yang korang tahu juga, kod ada yang tak tahu. Sepanjang tahun 2023 ni, Mamasak ada buat lucky draw. Okay, lucky draw kita ni sangat best sebab Mamasak yang tanggung semuanya. Okay, setiap minggu akan ada cabutan pemenang kek percuma 5 orang, pemenang set periuk percuma 2 orang. Korang best gila tau periuk tu. Kalau Mami menang lagi sekali, Alhamdulillah. Mami dulu dapat melalui, bukan cabutan bertuah lah. Mami menang sebab Mami completekan task. Kena ada capai certain benda, 3 bulan berturut-turut baru dapat. Macam tu kan. Bukan senang nak dapat sebab periuk tu, set periuk tu, harga dia bernilai RM750. Ada 3 beradik periuk tu. Periuk non-stick yang sangat-sangat helok, sangat function terus. Kan, memang Mami sangat suka periuk tu. Okay. Periuk tu seminggu 2 orang pemenang. So bayangkan setiap bulan akan ada 8 pemenang set periuk. So setiap bulan pun macam tu. So dia akan ada cabutan mingguan. Lepas tu setiap bulan akan ada 1 kali cabutan bulanan untuk package percutian. Package percutian tu akan pergi ke tempat-tempat berbeza lah. Sebelum ni dah ada hantar ke Bali lah, pergi umrah lah, Ho Chi Minh, apa lagi? Apa lagi yang ada sebelum ni? Tak ingat lah Mami kan. Macam-macam tempat lah. Umrah 2 kali hari tu. So untuk bulan ni dia adalah apa namanya? Kalau tak silap Mami Hat Yai. Okay. Untuk bulan 6 ni Hat Yai. So korang bayangkan kalau customer menang, dia akan sangat happy dan akan sangat jadi customer setia korang tau. Macam Mami dah ada dah customer yang menang. Dalam team Mami pun Kilah dah ada customer menang periuk. Customer Kilah menang periuk kan hari tu. Ya Allah, best gila. Customer Kilah menang periuk, customer Kak Ina menang periuk, customer Kak Nurul menang kek. 2 orang dah customer dia menang kek. Customer Mami menang kek. Kita sekarang ni tunggu customer kita menang kereta je. Sebab hujung tahun akan ada cabutan Pro 2 Alza baru. Itu cabutan tahunan. Jangan risau tau. Kalau kita pun boleh join tau. Yang kontes ni, kita pun boleh join cabutan bertuah ni. So, andai kata korang join, nama korang tak naik, jangan risau. Nama kita semua akan terlibat dalam cabutan yang tahunan tu. So, andai kata minggu ni tak menang, nama kita ada dalam cabutan bulanan. Lepas tu kalau dalam cabutan bulanan pun tak menang, nama kita akan masuk dalam cabutan tahunan.
Memang dia akan snowball sampai hujung tahun. Kalau memang rezeki kita memang tak ke mana. Macam tu. Okay. So always influence customer untuk join cabutan bertuah ni. Sebab kalau dia menang dia akan sangat-sangat happy lah. Alright. And lucky draw ni juga Mami ada buat sendiri dulu. Tapi sekarang since Mama Sak dah ada buat, tak payahlah korang buat sendiri. Buat je ikut yang Mama Sak buat tu. Okay. Jangan lupa suggest customer untuk isi. And then loyalty benefit, kita bagi loyalty card dengan voucher macam Mami tunjuk tadi. Okay, untuk yang order kita bagi loyalty card, untuk yang menerima tu kita bagi birthday voucher. Atau sebenarnya voucher tu kadang-kadang Mami guna sebagai sorry voucher kalau ada apa-apa isu macam contohlah customer ni macam upset, contohnya ada item salah ke, item lambat ke, apa-apa yang boleh buat customer kita upset, korang boleh guna birthday voucher tu as a sorry voucher, letaklah date jauh-jauh sikit pun tak apa. Cakap dengan dia, anytime nak claim memang saya bagi diskaun RM5 ni, sampai 31 Disember 2023 pun boleh, kan? So, itu cara kita nak make it up balik, bagi customer kita tidak berlalu pergi dengan marah. So at least dia macam walaupun something bad happen today, dia macam masih lagi okay lah, masih lagi rasa nak order dengan kita next time. Macam tu. Okay. And then apa lagi satu after sale service, kita boleh PM customer untuk soft sell macam tadi tu. Tiba-tiba hantar kat dia resepi baru. Itu soft sell lah nama dia. Ataupun kita boleh PM dia macam bila hari raya, selamat hari raya. Bila nak berpuasa, salam Ramadan. Benda-benda macam tu. Bila nak Raya Haji ni salam Aidiladha. Kita kena ada engagement macam tu supaya dia sentiasa nampak kita, dia sentiasa ingat kita. Itu je puncanya. Kita just nak dia nampak kita. Sebab kita memang kena showing up. Bila kita show up, orang ingat kita. So kadang-kadang contohlah korang PM dia offer, ada promo, ada ini, ada itu, dia diam. Tapi tiba-tiba hari gaji dia PM kita balik. Biasanya macam tu. Okay. And kita boleh juga jadi reminder. Ini kalau kata korang dah buat lama, macam Mami dah 3 tahun dah kita orang fokus surprise delivery. So ramai tau customer Mami yang tahun lepas dia order hantar dekat mak dia. Tahun ni dia order lagi, tarikh yang sama hantar kat mak dia. So boleh je kita jadi macam pihak yang akan remind dia tentang birthday mak dia ke, kakak dia ke, wife dia ke. Sebab ada tau customer Mami, dia hantar surprise anniversary, wife dia marah. Sebab dia lambat sehari, dia lupa. So bila kita hantar surprise tu, wife dia siap apa, bila kita suruh bagi ucapan kan. Next time jangan lupa baru 2 tahun, belum 10 tahun. Gitu dia sound. Kan? So mungkin kita boleh jadi pembantu untuk remind dia. Cik, contoh cik apa? Cik Azman. Cik Azman, ingat tak tahun lepas terlambat hantar anniversary wife? Saya nak remind ni, anniversary Cik Azman 20 hari bulan 6 tau. Kan? Macam mana kita nak remind tu? Macam mana kita nak ingat? Okay, sebenarnya Mami ada cara, iaitu kita scroll chat tahun lepas pada date yang dekat-dekat dengan kita sekarang. Kita tengok siapa yang order pada date-date yang macam dekat-dekat. Macam contohnya hari ni 22 hari bulan. Okay, kita tengok chat-chat yang 25, 26 hari bulan 6. Okay, tengok siapa yang order. So, kita boleh remind dia. Okay. So, itulah dia after sale service yang Mami amalkan. Itulah. So, korang dah close sale, jangan lupa jaga customer. Setiap kali ada customer, make sure jaga baik-baik supaya customer tu akan keep membeli dengan kita. Dia jadi penat tau kalau korang always kena cari customer baru. Macam mana Mami boleh buat personal sale 10,000 sebulan, orang kata sampai 14 bulan berturut-turut? Sebab customer yang lama tu Mami jaga, dia keep repeat and then Mami keep ada customer baru. So dia akan bergabung, meletup, dia akan jadi lagi ramai. So korang memang akan konsisten dapat sale yang banyak setiap bulan. Dalam Mama Sab ni, kelebihan dia bila korang buat personal sale lebih 10,000, kita ada performance bonus iaitu RM500. Korang kalau buat personal sale 10,000, percaya cakap Mami, retail profit pun dah dekat 2,000. Retail profit pun dah memang, Mami pernah capai 2,000 pun retail profit bila personal sale Mami belas-belas ribu. So kalau macam retail profit dalam 1,700 contohnya, campur dengan overriding agent pula. Bila korang buat personal sale 10,000, of course lah korang achieve agent kan. Overriding agent dah lagi beberapa ratus, dah 2,000 kat situ. Lepas tu dapat pula bonus personal sale RM500, dah 2,500. Senang-senang korang dapat income 2,500. Income, kalau kata korang macam Mami part time, korang dapat sign income part time 2,500 daripada bisnes ni. So sangat best bila buat personal sale lebih 10,000 ni. Okay, so dengar je tips Mami, customer, setiap kali korang dapat satu customer, jaga baik-baik. Make sure dia berakhir dengan happy. If ada apa-apa yang tak kena,
Contohlah korang tak biasa lagi. Alamak, macam mana ni mami? Macam mana nak jawab ni? Saya customer ni runner lambat, dia marah. Tanya je, tanya mami, tanya leader korang ke. Kita dah ada cara dah macam mana nak jawab, macam mana nak buat dia happy balik kalau dia dah unhappy. Okay? So ini yang mami share dekat slide sekarang ni adalah contoh-contoh feedback customer. So bila ini adalah feedback service. Ini bukan feedback produk. Yang tadi tu feedback produk kan yang Kek Pandan tu. Ini feedback service. So, ini pun korang boleh share dekat media sosial untuk buat orang lagi trust nak order dengan kita. Sebab dia dah tengok ada feedback daripada customer-customer sebelum ni, sangat happy. So, dia akan rasa nak order balik. Okay? So, itulah sharing Mami berkenaan daripada korang start sebelum orang kata sebelum berjaya close sale sampailah dah dapat close sale. Okay? So, jangan orang kata jangan culas, konsisten buat marketing supaya kita sentiasa dapat customer baru, and then customer lama kita keep jaga hubungan dengan customer lama, buat aktiviti-aktiviti after sale service yang Mami share tadi. InsyaAllah korang akan ada ramai customer yang keep repeat. Dia bestnya buat memasak ni adalah kita ada ramai repeat customer. Produk kita jenis yang orang boleh cepat-cepat repeat. Kalau kata kita jual baju ke, jual beg ke, dia lambat tau. Jual lipstick pun lambat orang repeat. Tapi kalau korang jual makanan, sekejap je dah habis. Esok pun dah boleh repeat dah. Mami ada je pengalaman, customer tu baru je order 1 kambing, terus esok tu nak repeat lagi 5. So memang sangat senang. Repeat order tu sangat senang dapat dekat dalam memasak ni. Sebab kita jual makanan. And then kita pula jual makanan dan boleh cover seluruh Malaysia pula. Sangat-sangat best. Okay, so korang ambillah peluang ya, yang mana-mana dah join memasak ni kan. Ambil peluang buat betul-betul. Sebab Mami tak payahlah cerita pasal orang lain yang diorang dah dapat income sebulan 100,000, 50,000 semua tu. Mami cakap pasal diri Mami je. Apa yang Mami pernah dapat. Mami walaupun part time, Mami pernah dapat paling tinggi 13,000 income memasak sebulan. Okay, Mami pernah dapat 13,000, dekat 12,000 sebulan. So, itu potensi yang korang boleh dapat juga. Jadi buat betul-betul. Ala-ala kita dah join bisnes ni, buat betul-betul. Tips dia korang kena rajin belajar. Okay, ambil masa untuk belajar. Mami akan selalu buat sharing and Mami record upload ke YouTube untuk korang lagi mudah capai. So, bila Mami sharing video-video YouTube tu, korang tengok, ambil masa untuk tengok. Kalau kata korang busy sangat-sangat, boleh je sambil play, sambil buat kerja rumah. Korang nak kemas baju, beg sekolah anak ke, korang nak basuh pinggan ke, nak masak ke, sambil dengar. At least masuk something. So, bila sambil dengar ni, kalau ada benda perlu ditengok, korang bolehlah stopkan balik video tu, ulang balik ke apa. That's why Mami nak letak dekat YouTube. Senang korang nak capai. Okay, so itu saja. Mami tak nak sambung panjang-panjang lagi supaya video ni tak terlalu panjang. Thank you yang join malam ni. Okay, thank you Nurin, thank you Azlin. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, boleh Roger Mami anytime. Okay, itu saja. Good night. Assalamualaikum.